Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, manusia ni, kata Allah tanya, adakah satu masa akan datang? Adakah, kata Allah, adakah masa di mana manusia tu tak diingati? Ataupun adakah masa di mana manusia tu tak pernah wujud? Jadi apabila kita mati, kan, lama mati, tak ada orang lagi. Mula anak pergi kubur, lepas tu cucu tak ada dah, anak pun tak mungkin pergi kubur ya. Lama ada je kubur ni. Dia ada ke tidak, tak tahu. Pernah ada tidak, dia pula orang yang tak terkenal, tak ada orang sebut nama dia. So dia jadi yang tak pernah wujud lah. Jadi dia ni tak pernah wujud. Satu hari nanti Yazid ni tak pernah orang tahu dia wujud. Tak ada orang tahu dia ada. Tak ada ditulis dalam kitab, tak ada ditulis dalam buku, tak ada dicakap. Mana pernah orang tahu dia ada? Ada. Jadi dia benda yang dilupai lah. Satu hari Yazid terus akan dilupai. Jadi kata Allah, kenapa? Kalaulah demikian, kamu tidak percaya pada hari kebangkitan. Jadi kita ni tak ada apa-apa. Tak usahlah nak jadi orang tak akan satu hari tak akan ingat kita. Rashidi, siapa nak ingat dia? Dia mati, siapa nak ingat dia? Hidup pun orang tak tahu dia ada. Apa lagi dah mati? Ramai manusia, bukan ramai, almost semua manusia, hampir ada 3 orang lah yang orang ingat dia, macam Nabi kita. Orang yang diingat lah. Yang macam Fir'aun tu orang ingat, bagus mati. Jadi bapa yang mulia, kita ni, Allah nak bagi tahu, kita ni tak ada apa-apa. Apa yang kau beria sangat tak nak percaya tu? Yang kau akan dihidupkan kembali, yang beria yang tak nak percaya. Kau ni siapa? Kau akan dilupai punya. Kau takkan ada orang tahu kau ni besar, kau ni semua tak ada. So jangan fikir kau ni besar, menentang Allah SWT. Beritahu air kebangkitan tak ada, kita jadi tanah, kita akan dilupai. Tak. Kamu akan dihidupkan kembali. Supaya kamu ditanya tentang apa yang kamu buat di dunia. Jadi Allah SWT kata, manusia ni aku bagi dia tanggungjawab. Aku bagi dia maksud hidup dia, dan aku bagi dia tanggungjawab atau kerja yang mana jika dia buat kerja tu, dia akan mencapai maksud dia. Jadi maksud manusia ni Allah jadi untuk jadi kekasih dia. Dalam Quran Allah bagi tahu, tidak ku jadikan
manusia jin ni melainkan menyembah aku. Tapi tak ada orang akan menyembah Allah kalau orang tu tak kasih ke Allah kan. Menyembah dengan arti yang betul lah. Menyembah kepala turun aja macam Yazid tu, tak menyembah lagi, ingat Allah pun tidak dalam salat kan. Macam Rashidi semayang, itu tak nama menyembah lagi. Tak ingat Allah. Semayang subuh tadi, dia tak ingat. Yazid ingat? Tak ingat. Itu tak namanya tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan beribadah tu kepada aku. Macam Sufyan dah lambat semayang dia ingat Allah. Tak ada. Jadi yang Allah mahu ni, yang semayang yang ingat dia, menyembah aku kan. Takkan boleh orang ingat dia dalam semayang tu kalau Allah ni bukan kekasih dia atau yang dia sayang, yang dia cinta kan. Betul tak? Orang yang kita cinta lah bukan Allah lah, manusia. Macam sekarang ni Sufyan tengah tengah apa? Hangat bercinta. Tengah hangat bercinta. Masa dia kerja, masa dia mandi, masa dia nak tidur, siapa dia ingat? Apa? Perempuan tu lah. Kalau kurang cintanya, kurang lah ingat. Kalau dalam cintanya, ingat semua. Jadi, apatah lagi, kalau kita cinta Allah ni, Allah akan buat kita ingat dia. Semua. Terutama dalam salat. Yang mana kata Allah, aku jadikan salat ini, aku bagi perintah salat pada kamu untuk mengingati aku. Kita pula dalam salat tak ingat dia. Macam Azri. Lama dia semayang. Samad pun lama semayang. Semayang tonggang-tonggit je lah. Tunjuk bontot. Zuk. Letak kan. Abang saya dulu waktu saya kecil, dia tengok saya semayang, dia orang tak semayang. Supaya saya jangan semayang, dia cakap, kami dulu pun macam kamu ya semayang. Sekarang dah tak semayang. Kami dulu pun macam kau je rajin semayang. Jadi dia ingat saya pun macam dia orang lah. Sekarang dia orang semayang balik lah bila dah tua. Jadi saya semayang debu dekat lantai rumah saya tu papan. Itu je lah boleh buat masa tu. Jadi semayang yang Allah nak tidak jadikan manusia melainkan menyembah aku, ialah yang mengingati dia lah menyembah. Yang ingat dia. Tentulah untuk ingat ni kena cinta. Ada faham? Kalau tak cinta boleh ingat? Tak ingat. Suka je tak boleh ingat. Suka ni boleh tersempak boleh ingat. Cinta ni dia ingat semua. Ingat selalu. Sebab itu maksud hidup kita menjadi kekasih Allah. Yang ni ulama yang dicakap, dikira ulama tak pernah cakap. Pernah? Pernah dengar? Tak ada. Mereka semua cakap lain, tak ada. Itu je lah dia orang cakap menyembah alam. Tapi dia tak dapat mengupas ni. Yang sebenarnya menyembah tu ya, tapi menyembah yang macam mana? Jadi kalau kita jadi kekasih Allah, maksud hidup kita, dan kita capai maksud hidup, maka bila kita salat, kita akan dapat khusyuk macam saya. Kamu semua tak ada khusyuk semayang. Berkat saya punya khusyuk semayang, semayang kamu yang tak khusyuk, Allah terima. Siapa nak semayang dia terima sekarang ni lah. Semayang belakang saya lah. Macam Hanzalah kan, tubuh saya tak semayang belakang saya. Semayang dia tak terima. Kau semayang kat mana? Ada kat bilik dia. Dia lambat, Allah buat dia lambat. Selalu dia tak lambat. Kenapa hari ni dia lambat? Dia nak lambat ke? Tak. Allah buat dia lambat. Macam-macam Allah bagi kat dia. Nak pergi tandas, nak kencing, nak berak, susah berak.
Banyak sangat sakit belum umur tua ni. Bayangkan dia 60 tahun. Tuan-tuan mati awal saya. Kan, kecil lagi dah dapat penyakit susah buang air besar. Tentu sekali darah mengalir kat dia kotor. Bagaimana organ-organ dia nak sihat? Jadi bapa yang mulia, maksud hidup kita ialah menjadi kasih Allah. Sebenarnya. Dan ada hadis qudsi. Jadikanlah aku maksud. Jadikanlah aku matlamat. Jadikanlah aku kasih. Tapi ini tak ada di apa? Tak, dia tak jadikan dia perkara paling penting. Sebenarnya itu paling penting. Dan Allah bagi tahu aku beri manusia ni maksud, maksud, matlamat, dan aku bagi mereka tanggungjawab. Responsibility. Apa tanggungjawab tu? Ada pernah dia cakap? Tak ada. Pertama, tak ada orang tafsir Quran tu dengan betul. Tapi ada dalam Quran, kami bagi mereka tanggungjawab. Apa tanggungjawab tu? Jadi manusia ni bila dia menyebut kalimah, dia orang Islam, di belakang kalimah tu ada tanggungjawab. Maknanya kalimah ni kalimah tanggungjawab. Di sebalik kalimah tu, tuntutan dia adalah kerja. Kerja apa? Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mengajak manusia kepada Allah. Itulah tanggungjawab tu. Yang pun tak diketahui je. Dan tak ada siapa bagi tahu. Ada orang bagi tahu kat kau sebelum saya. Ada tu? Ada tak pernah? Tak ada. Jadi maknanya semua orang yang dipanggil ustaz semua ni tak tahu. Lepas tu dia orang kata kami alim. Jadi kamu kata kamu alim bolehlah. Tapi betul-betul alim tu tak ada lah. Allah tak kata dia betul-betul alim. Itu di apa ni, dalam surah apa ni, surah Al-Qiyamah. Banyak orang baca surah tu. Sedap ayatnya. Azri tu, bukan dia tahu pun apa tanggungjawab dia. Ada disebut. Jadi bila manusia tunaikan tanggungjawab itu, maka dia dapatlah mencapai maksud, menjadi kekasih Allah. Dia tak tunai tanggungjawab itu, dia tak adalah dapat mencapai maksud, menjadi kekasih Allah. Menunaikan tanggungjawab itu bukan macam Yazid. Yazid buat juga kerja mengajak manusia kepada kebaikan, saya ajar ni kan. Tapi dia tak nak ikut yang susah. Buat kerja tu yang susah tak nak. Nak gas cakap kalimah je. Lain tu tak nak. Jadi macam mana? Macam Sufyan tak nak. Yang susah tak nak. Dia nak gas ni lah, gas pergi. Itu kira tak apalah kata Sufyan, asalkan duit saya tak hilang. Kalau dengan gas ni dapat duit, lagi aku nak. Macam Rashidi semalam murut. Walaupun dapat RM5 urut saya, tapi dia suka juga daripada tak dapat duit. Dia macam tak ada, tak payah, misal tak payah. Saya kata perintah Allah. Kalau engkau ni bukan ada iman punya orang, aku nak suruh engkau urut tak ada duit ni. Rashidi ni iman pada duit. Duit boleh buat. Orang yang percaya duit boleh buat, macam Yazid, Sufyan. Tuhan dia duit. Duit boleh buat. Jadi kalau dia bagi duit, memang suka lah. Sebab itu tak ada orang kerja. Tak ada orang nak kerja kalau tak ada duit. Cuba tanya. Cuba Azri ni kerja 2-3 bulan tak dibayar gaji. Kau tinggal lah. Begitu ya, siapa saja. Sebab semua orang kerja tak dapat duit. Dia orang, duit tu Tuhan dia. Orang bekerja nak sukakan Allah hanya orang yang kekasihnya Allah kan. Tak ada orang bekerja untuk sukakan Allah tuan, melainkan saya dengan izin Allah. Kenapa saya boleh buat untuk sukakan Allah? Allah kekasih saya. Kamu tak boleh buat.
Nak buat pun tak boleh. Cakap untuk sukakan Allah, tapi tak boleh. Sebab dalam hati kamu, dalam apa yang kamu percaya, Allah bukan kekasih kamu. Sebab itu Allah bagi kita maksud matlamat hidup. Yang ini manusia tak tahu, seluruh dunia tak tahu. Hanzalah tak tahu. Walaupun dia hidup era saya, tapi kerana tak pernah duduk dengar sebelum ni, kalau duduk pun dengar tidur, mana nak dapat faham tu. Jadi untuk mencapai maksud ni, kerja kena dibuat, tanggungjawab. Kerja Nabi, kerja mengajak manusia kepada Allah, yang mana Allah beritahu kepada Nabi, katalah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ni jalan tanggungjawab lah tu, mengajak manusia kepada Allah. Lepas tu mengajak tu dengan basirah, dengan percaya yang saya cakap ni betul. Yang saya cakap tiada Tuhan melainkan Allah ni betul. Tiada yang berkuasa melainkan Allah tu betul. Tiada yang beri faedah bahaya tu betul. Basirah, kita dah maksud basirah. Dan Nabi bagi tahu, inilah kerja aku, tanggungjawab aku. Dan inilah juga kerja tanggungjawab mereka yang ikut aku, umatku. Tak ada orang nak ikut. Adi mana buat kerja Nabi? Mana buat kerja tanggungjawab tu? Jadi untuk aku, kata Allah, membolehkan mereka untuk menunaikan tanggungjawab tu, aku bagi mereka mata untuk melihat, aku bagi mereka telinga. Bukan itu saja, aku bagi mereka jalan. Aku bagi mereka jalan untuk ikut pesuruh-pesuruh aku. Dan aku bagi mereka cara tahu bagaimana membezakan antara betul dengan salah. Aku bagi tahu dia. Jadi mereka semua diberitahu, manusia tahu betul dan salah ni sebenarnya. Dan aku bagi mereka Nabi. Dan mereka lah punya tanggungjawab sama ada nak ikut atau tidak lah. Dah choice. Dan oleh itu aku bagi mereka pilihan untuk menggunakan mata, telinga. Mata, telinga mereka untuk berfikir. Aku bagi mereka keupayaan untuk melihat benar dan salah. Aku bagi mereka keupayaan untuk mengenal jalan Nabi. Mereka guna tak mata mereka, telinga mereka tu untuk berfikir? Macam Sufyan ni, guna tak mata dia dengan telinga dia untuk berfikir baik dan buruk dan berfikir jalan Nabi? Tak ada. Dia guna mata dia untuk tengok perempuan sana sini. Dia guna telinga dia untuk dengar cerita dunia. Jadi akibatnya besar badan aja lah. Hati rosak, amal rosak, manusia tapi macam badak. Dia manusia, Sufyan bin Malik, tapi perangai yang dilahirkannya perangai badak. Apa perangai badak? Perangai haiwan. Suka mandi-manda. Mau apa? Swimming pool kat rumah saya. Rumah dia tu buruk, rumah mak dia. Kalau ada swimming pool pun orang tak percaya itu dia yang beli. Lepas tu suka bersetubuh badak. Suka makan, suka minum. Dan kalau letih, tidur. Letih makan, letih minum, letih bekerja cari makan, itulah haiwan. Jadi kerana Sufyan tidak menjalankan tanggungjawab dia, dia tak sampai maksud dia lah, menjadi kasih Allah, menjadi kekasih dunia, menjadi kekasih isteri, menjadi kasih anak, menjadi kekasih diri sendiri, menjadi kekasih selain Allah. Jadi mereka yang tak jadi kekasih Allah, tak adalah menyembah Allah, menyembah duit lah, menyembah dunia macam Rasidi. Dia punya semayang tu Rasidi bukan sembah Allah. Sebab apa? Allah tak ingat. Yazid punya semayang, baru nak semayang lah, daripada time dia semula semayang. Umur berapa?
umur 40 sampai sekarang 50, dia bukan semayang, menyembah Allah. Tak tahu apa dia sembah. Sebab apa? Ingat alam tak? Allah SWT bagi aku, jadikan kamu untuk menyembah aku. Aku tu menyembah aku, ingat aku lah waktu sembah tu. Hari ini kita tak ingat Allah dalam semayang. Samad tak ingat Allah. Ingat sikit tak? Tak ingat langsung? Sikit je. Ha. Jadi dengan izin Allah, saya ingat Allah dalam semayang. Sejak Allah, jadi saya punya iman tinggi. Ha. Saya iman tinggi, saya cinta Allah tinggi, saya dicintai oleh Allah. Dan Allah buat saya cinta dia. Jadi kalau kita cinta Allah macam Nabi kita yang dah mencapai maksud dia, tentulah semayang dia semayang yang ingat Allah. Jadi sekarang ni nak tahu kamu ni dah sampai maksud belum? Bila kamu punya semayang baguslah. Kerana Allah bagi tahu, aku tak jadikan manusia ni melainkan menyembah aku. Jadi kamu kalau semayang bagus, baru maknanya kamu cinta Allah. Dah mencapai maksud. Orang yang kita cinta tu ingat. Macam Yazid ingat bini. Dalam semayang pun ingat bini. Dia bukan ingat Allah. Semayang tu untuk Allah, bukan untuk bini dia. Tapi dia semayang ingat bini dia. Apa bini suruh tadi? Dia suruh masak apa tak? Ingat. Oh, lepas ni dia suruh pergi ambil anak. Itulah ingat. Yang cinta suami pula, ingat suami. Yang cinta dunia, ingat. Melayang sana, melayang sini. Pergi berjalan sana, berjalan situ. Lepas ni nak berjalan mana pula? Yang Rashidi cinta diri, tak tahu apa dia ingat. Dia kata, bila saya semayang, tak tahu apa yang saya ingat. Melainkan Allah je saya tak ingat. Lain macam-macam saya ingat. Pendi juga sama. Ini menunjukkan kamu belum capai maksud. Kamu belum sampai matlamat. Kenapa tak sampai? Tanggungjawab tu. Kerja tu. Nampak kamu buat gas, saya ajar kamu. Skripnya pun kamu hafal. Tapi sayangnya itu je kamu mau. Yang mana Allah bagi tahu buat kerja ni dengan korban harta diri, ni tak ada. Yang ni tak mau. Kamu buat kerja ni dengan korban harta diri. Sufyan nak? Belum lagi. Tengok belum lagi. Dia cakap belum lagi, bila mati? Tak, bila mati boleh tak dia jawab ni? Tak boleh. Jadi kalau lusa Sufyan mati, apa kita cakapkan? Malanglah kau Sufyan. Sebelum kau keluar 4 bulan, buat usaha sungguh-sungguh, kau dah mati. Kita boleh cakap tak? Tenanglah kamu di sana. Semoga kau bersama dengan orang beriman. Bolehlah orang cakap. Tapi Tuan Yang Mulia, Allah SWT bagi tanggungjawab tu kena dikorban harta kita untuk menunaikan tanggungjawab tu. Belanja harta kita. Allah bagi tahu, nakkah aku beri tahu kamu satu perniagaan, jual beli dengan aku, yang akan menyelamatkan kamu dari azab api neraka. Beriman kepada Allah, beriman dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Itu tak nak. Yazid itu tak nak. Mana dia berkorban? Tak nak. Dah lah buat usaha dakwah dah umur 40. Kalau dah buat dakwah dulu dah korban tu lain hal, ni bau je pun tak nak. Nak yang cool aja. Nak yang senang. Jadi tak boleh dapat iman, tuan. Iman ni harganya syurga, bukan harganya rumah besar. Bukan harganya dunia ni. Iman ni harganya syurga. Walau iman tu sebesar zarah pun, nilainya syurga 10 kali dunia ni.
Bayangkan, itu nilai dia. Tak boleh kita nak dapat iman dengan buat kerja tanggungjawab tu, iaitu kerja Nabi tu, dengan ambil gas saja, cakap kalimah. Kerana untuk kalimah tu masuk, dalam tu mau clear dari segala cinta. Untuk dia clear daripada segala cinta, dia apa yang ada kat dalam tu kena dikorbankan untuk Allah. Harta mau dikorbankan, bini mau ditinggalkan, anak mau ditinggalkan. Kena belanja harta, jangan simpan pada orang miskin, fakir, di jalan Allah. Itulah yang tak mau tu. Sebab manusia ni tak mau buat tu, sebab dia cinta dunia. Dia tak tahu nak hilangkan cinta tu, dunia tu kena ada korban. Tak nak. Nak cinta juga. Jadi kata Allah, kamu mencintai dunia ni, kamu telah buat mungkar ke aku. Kamu telah mempersekutukan aku dengan dunia. Yang malang ada, Allah langsung tak cinta, dunia je. Ada orang cinta Allah sikit, dunia banyak. Itu mempersekutukan. Siapa mencintakan dunia lebih pada Allah, pasti mempersekutukan. Jadi kita tak nak korban semua belanja harta, buat kerja ni, malah nak gunakan kerja ni untuk dapat duit pula. Macam ustaz-ustaz pergi berceramah sana sini untuk dapat duit. Itu bukan cara yang Allah suruh kita tunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab ni mengajak manusia kepada Allah, termasuk mengajar apabila dia nak lah. Pertama, orang yang tak nak Allah, kita ajak dia mengucap. Setelah dia nak, kita ajak dia buat kerja dakwah. Apabila dia dah ingin taat, kita mau ajar dia. Semua tu kita tak boleh minta duit. Semua tak boleh minta duit. Jadi kita ingat, bila kita dapat duit dengan berceramah, hari ni banyak orang suka agama, banyak orang ajak ustaz pergi berceramah, dan dia orang bagi duit. Ustaz ingat, sekarang zaman berkat lah datang. Dulu kami ustaz-ustaz susah, tapi sekarang senang. Kereta besar, rumah pun boleh besar. Itu bukan berkat Ustaz. Ustaz tak faham. Ustaz telah gagal menjalani dugaan. Allah duga Ustaz dengan orang bagi duit. Ustaz tak sanggup nak tolak. Tak boleh. Dilarang. Dalam Quran ada. Nabi-Nabi bagi tahu, aku ajak kamu ni tak ada minta upah dari kamu. Banyak kisah Nabi-Nabi Allah suruh mereka cakap pada kaum. Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, beritahu dia, adakah kau minta upah mengajar dia orang sehingga mereka kena bayar kamu dan mereka dah tak ada duit lagi. Jadi untuk mengelakkan daripada bayar duit, mereka tak nak hadir majlis kamu. Macam itu sikit. Tak ada Nabi minta. Macam sekarang kamu, mana ada saya minta duit? Ada? Datuk, apa yang kamu tak nak? Oh, kata Allah, habis duit ke sebab membayar saya? Kalau saya minta duit, kamu kena bayar saya. Banyak habis duit, tak nak lah, tak nak. Ini tak ada. Kan? Saya tak ada minta duit. Nak? Ada sebenarnya. Saja saya nak ajar dia terlampau kedekut ni, sekala dia, RM50 saya bilang. Bagi makan. Bukan itu minta duit, tak. Itu mengajar dia yang sangat kedekut ni, yang tak tahu langsung adab. Bukannya saya minta duit. Ya, sewa rumah ni bukannya saya minta duit untuk saya untuk bayar sewa rumah ni. Itu pun tak nak bayar. Rashidi dia. Halo. Dah tu mengajar upah pun tak ada. Upah bayar rumah ni pun tak ada. Dah tu semuanya free. Tak ada habis duit. Tak nak juga dulu. Jadi Allah bagi bahasa macam tu tau dalam Quran ni. Macam itu sekali Allah bagi tahu. Jadi kita ni tidak ada alasan. Allah SWT buatkan mengajak agama ni supaya jangan minta duit. Mengajak orang kepada supaya orang jangan apa, aku tak nak lah, duit aku habis, aku tak mau dengar cakap dia orang minta duit. Supaya jangan keluar.
Supaya manusia ni ada agama. Dan Allah seksa pula ustaz yang minta duit tu nanti. Allah nak pastikan agama ni orang miskin pun boleh dapat. Macam kamu. Supaya agama ni semua orang dapat. Diperintahkan kepada pendakwa, orang mendakwa, mengajar, jangan minta duit. Minta juga sebab yang dakwa pun nak duit juga. Jadi susah nak jadi orang buat dakwah ni. Dah lah dia tak dapat duit, korban duit dia lagi pula. Jadi banyak yang tak dapat. Jadi kerana itulah cinta Allah tu tak masuk. Cinta dunia tu masuk. Macam Pendi. Kan? Dia mau daripada Sungai Buloh datang sini, duit kereta tu saya bayar. Dia mau. Baru dia nak datang. Kalau tak ada, tak nak. Macam agama ni dia tak perlu. Makan, boleh bayar duit. Minum, boleh bayar duit. Duduk rumah, boleh bayar duit. Kereta, boleh bayar duit. Untuk dapat agama, kata Sufyan, free. Keluar 4 bulan, tak nak. Sebab dia kata agama, saya kena dapat dengan cara free. Tak boleh kena bayar. Rumah kena bayar. Bini kena bayar. Dah banyak bini. Mana dapat bini boleh? Tak ada duit. Nak masukkan kemaluan dekat lubang perempuan tu, banyak kena bayar. Rashidi sampai bapak dia, mak dia bayar 15,000. Serba satu. Memula serba satu. Bagin. Kamu pernah tak dengar orang meminang bagin? Bagin maknanya jual beli lah. Ada tak? Ada satu kawan kita zaman dulu lah, Saleh Hotdog. Dia pergi dihantar untuk meminang untuk 2 karkun, 2 kerja dakwah. Satu doktor, satu orang biasa. Minang anak kepada bapa, anak kepada rakan seusaha juga tak kuat. Dia bilang saya minang anak pakcik. Satu untuk doktor ni, satu ni. Parti tu cakap 15,000. Pakcik tu bagi tahu berapa tak tahulah, tapi dia cakap, pakcik boleh tak 1,502. 1,500 zaman tu. Saya ingat dia minta 1,500 seorang lah saya ingat. Tapi dia bagiin 1,500 untuk 2 orang. Aduh. Pakcik tu diam. Dia kata macam nak kenduri apa semua. Bersanding. Bersanding pakcik dengan makcik. Pakcik tu, dia berani betul. Yang saya tahu seterusnya, saya tak tahu apa jadi. Tapi dia orang kahwin. Begitulah Rashidi zaman sekarang. Itu zaman dulu tu. Minta 15,000 serba satu. Jadi dia orang bagin. Serba satu potong. 15,000 saja. Baru boleh terima lah. Ini serba satu nak beli cincin, emas, gelang, baju. Jadi Rashidi untuk dapat lubang aja. Lepas tu nak dapat syurga, patutnya lah, tapi tak nak. Nak pakai duit orang je nak keluar. Jadi tuan-tuan bapa bila kita silap faham apa yang berharga, apa yang tak berharga. Hari ni di akhirat nanti baru kita tahu apa harga syurga. Melolong-lolong. Dia orang kata boleh tak bagi Allah saya selamat di neraka dengan saya ada harta sebanyak dunia ni 2 kali ganda. Allah kata boleh. Seluruh harta dunia ni tak ada nilai tuan. Hari ni 15,000 untuk lubang. Apa ada dengan dunia sisinya banding nak dapat syurga pun tak boleh. Bau syurga pun tak dapat. Jadi harga iman ni syurga. Sebab itu nak dapat ini sangat susah. Kena korban harta diri untuk hidup sementara ni. Bukannya untuk selama-lama, untuk di syurga ni untuk hidup selama-lamanya. Yang dapat lubang tu untuk hidup dunia. Dulu Rashidi banyak juga guna lubang.
Tapi sekarang dah tua, dah tak pakai dah. Tak berapa pakai. Kadang-kadang dia kata aku dah tak ada kekuatan dah. Baru 45. Belum 60 lagi. Jadi macam itu pun 15,000. Cuba 15,000 bawa keluar jalan Allah. Rashidi tak nak. Sebab duit tu berharga. Sebenarnya duit semua tu tak berharga. Yang berharga iman dan amal yang baik. Untuk perkara itulah kita kena fikir. Saya sekarang ni dah berkorban masa diri untuk dunia ni. Saya takkan bawa. Walaupun saya dapat bawa akhirat, dia tak boleh buat saya beli syurga, tak boleh. Apa pun tak boleh. Yazid apa pun tak ada. Dunia pun tak ada, duit, iman pun tak ada. Jadi apa yang ada? Jadilah orang fakir, miskin. Dalam ada satu hadis, satu orang bawa amal baik yang banyak. Di waktu yang sama, banyak mencaci orang, mengumpat orang. Akhirnya amal baik dia dibagi kat orang. Ini orang mukhlis. Nah, itu hadis palsu tau. Orang amal baik tak ada mencaci orang. Orang yang datang dengan segunung amal baik, orang tu orang baik. Dia tak ada buat amal buruk. Takkan pula amal baik, amal buruk juga buat. Tak ada. Salat yang baik itu mencegah dia amal buruk. Ada. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu orang yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan betul, yang tak ada buat maksiat, tak ada buat dosa. Orang yang buat dosa maksiat ni orang yang tak semayang. Orang yang semayang tak ingat Allah dia. Itu berdosa lah. Itu macam dia buat amal baik lah. Banyak semayang tak terima je. Jadi kalau kita cinta Allah, tentu kita tidak akan langgar perintah Allah. Dalam setiap waktu kita ingat Allah, taat Allah. Dan kita tak akan buat maksiatnya. Salat kita cegah maksiat. Allah SWT buat kita orang sentiasa di jalan yang benar. Lebih benar, lebih benar, lebih benar. Itulah hari ini agama ni diceramahkan. Dengan tak tahu hadis tu palsu ke tidak. Dengan tak berfikir bahawa orang buat baik tu buat buruk juga. Ada. Orang yang betul-betul buat baik ialah orang yang betul-betul semayang dia baik. Takkan boleh dia. Kalau dia semayang tak baik, yang amalan yang baik tu bukan baik, buruk, tak ikhlas, tak dibuat untuk Allah, semuanya layu dan tak berharga, masuk neraka. Okey, bagus.